Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tun Muhammad Haris dari kelas 509. Hari ini saya akan menerangkan tentang kaifiat perkahwinan dalam Islam. So yang pertama adalah dalam pemilihan calon suami dan isteri. So antara ciri-ciri bakal suami dan isteri adalah bertakwa. Bertakwa ni maksudnya dia takut untuk buat perkara yang Allah muka. Yang kedua adalah beriman. Beriman ni secara sebenarnya dia menjauhi larangan Allah. So yang ketiga adalah bertanggungjawab. So dalam konsep keluarga ni tak ada konsep yang di mana isteri je yang bertanggungjawab ke atas keluarga. So dalam family ni suami dan isteri kena mainkan peranan masing-masing dalam tanggungjawab keluarga. So next adalah golongan wanita yang haram dikahwini. Yang pertama adalah keturunan atau nasab. Maksudnya dia macam ada pertalian darah dalam kita lah, keturunan atau nasab ni. Yang kedua adalah penyusuan atau radah. Antaranya adalah ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan. Yang ketiga adalah musaharah. Musaharah antaranya adalah ibu tiri, penantu perempuan, anak mertua dan anak tiri. Next adalah golongan yang haram sementara. So antara golongan yang haram sementara adalah perempuan yang ditalak 3. So lepas suami dia dah ceraikan dia dalam cerai talak 3. So perempuan ni memang tak boleh rujuk balik dengan suami. So kalau nak rujuk balik, perempuan ni kena kahwin dulu dengan lelaki lain. Dan kalau bercerai, baru lelaki tu boleh rujuk balik. So yang kedua adalah perempuan yang masih bersuami. So perempuan yang masih bersuami memang tak boleh berkahwin lah kan, sebab ada suami. So yang ketiga adalah perempuan yang masih dalam tempoh iddah. Tempoh iddah ni di mana perempuan ni dah bercerai dengan pasangannya. Lepas tu dalam tempoh iddah ni ada tempoh masa yang membolehkan pasangan ni rujuk balik. So disebabkan harus sementara ni untuk bagi peluang kepada pasangan ni untuk rujuk balik, tukar fikiran ni. Yang keempat adalah perempuan yang sedang hamil hasil perzinaan. Seterusnya adalah peminangan dan batas-batas pergaulan. Pengertian merisik. Merisik ni adalah dalam salah satu adat dalam sebelum perkahwinan lah. So merisik adalah langkah awal dalam proses pemilihan calon isteri yang sesuai dan memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh seorang. So merisik ni maksudnya dia mengenali perempuan tu, macam mana sikap perempuan tu. So takkanlah kenalan terus nak kahwin kan. Takkan macam tu kan. So dia bersifat harus bagi pasangan yang ingin melihat tunangnya. Sunat melihat pasangan secara berulang kali hanya pada tangan dan muka sahaja. So tak boleh lebih-lebih lah, sebab tak ada perkara yang boleh boleh membenarkan. So tujuan dibenarkan adalah dengan berpuas hati dengan calon yang dipilih. So berpuas hati dengan calon yang dipilih ni maknanya kita berpuas hati dengan siapa yang kita pilih tu, dengan sikapnya, lepas tu kecantikannya lah. So yang kedua adalah mengelakkan berlaku penipuan. Berlaku penipuan ni macam zaman sekarang kan, banyak berlaku curang antara satu sama lain. So dalam pengertian Malaysia ni boleh dibenarkan untuk memastikan penipuan tidak berlaku. So yang ketiga adalah mengetahui tahap kesihatan pasangan. So kena ambil berat kan terhadap pasangan, kalau dia sakit ke apa ke. Okay,
seterusnya adalah pengertian meminang. Meminang ialah lamaran seseorang lelaki kepada seseorang perempuan untuk dijadikan isteri. So meminang ni dia macam dah cuk lah perempuan ni sebelum berkahwin kan, dah cuk. So perempuan ni tak boleh tak boleh cari lelaki lain lah. So cara meminang adalah berterus terang seperti menggunakan lafaz meminang atau melamar. Kiasan atau kinayah seperti menggunakan lafaz menyunting atau memetik bunga. Hukum pemberian hadiah adalah harus, tapi bersyarat iaitu tidak berlaku pembaliran. So dalam meminang ni mesti ada orang hantar hadiah kan. So hadiah ni boleh je nak hantar, tak wajib pun. Tapi dalam kena berjimaah, tak boleh lah dalam sekali hantar hadiah beribu-ribu, membazir itu sebab bagi hadiah je kot. Seterusnya adalah perhubungan dan pergaulan antara pasangan masih lagi dianggap ajnabi. So perhubungan dan pergaulan ni diorang ni masih terbatas, kena jaga ikhtilat lagi sebab diorang tak ada hubungan yang sah lagi sebab belum berkahwin kan. So disebabkan ni haram bagi mereka keluar berdua-duaan dan bergaul bebas tanpa mahram. So seterusnya adalah next adalah rukun dan syarat nikah. So yang pertama adalah bakal suami. Syarat bagi bakal suami adalah beragama Islam, lelaki, tidak mempunyai 4 orang isteri dalam satu masa, tidak dalam ihram atau haji atau umrah, dan bukan muhrim dengan bakal isterinya. Yang kedua adalah bakal isteri. So syarat bakal isteri adalah beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, bukan isteri orang, bukan dalam iddah talak raji, tidak dalam ihram haji atau umrah, bukan muhrim dengan bakal suami. Yang ketiga adalah wali nikah. Wali nikah mestilah beragama Islam, lelaki, baligh, berakal, tidak dalam ihram haji atau umrah, tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan harta, dan merdeka. 2 orang saksi. Syaratnya adalah Islam, baligh, adil iaitu tidak melakukan dosa besar, lelaki, memahami lafaz ijab dan kabul, sempurna panca indera iaitu tidak buta, pekak dan bisu. Setelah sekali adalah ijab dan kabul. Ijab ni adalah lafaz yang diucapkan oleh wali. So syarat ijab adalah ijab dan kabul berlaku dalam satu majlis, dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Lafaz yang jelas dan dapat difahami oleh wali, bakal suami dan kedua-dua orang saksi. Tidak menggunakan bahasa sindiran, tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan yang tidak berkaitan antara ijab dan kabul. Yang kedua adalah kabul. Kabul ialah jawapan penerimaan yang dilafazkan oleh pengantin lelaki. So syarat kabul adalah tidak menyalihi ijab, diucapkan oleh pengantin lelaki atau wakil, tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan yang tidak ada kaitan dengan ijab dan kabul, menyebut nama pengantin perempuan atau ganti namanya, tidak dibatalkan tempoh masanya, tidak menggunakan lafaz taklid. Bakal isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan kabul. So wali nikah ni ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan. Wali nasab atau keturunan ialah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan yang mempunyai hubungan darah dan hubungan kekeluargaan. So wali mujbir. Wali mujbir ni adalah orang yang berkuasa mengahwinkan pengganti perempuan tanpa persetujuannya. Maknanya boleh macam kahwin paksa lah. Kalau memang ni lelaki terbaik kan, boleh kahwin lah. Boleh paksa dia kahwin dengan syarat bakal suami sekufu. So wali mujbir ni terdiri daripada bapa dan datuk sahaja. So yang kedua adalah wali bukan mujbir. Wali bukan mujbir ni adalah orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan setelah mendapat persetujuannya. So wali mujbir ni terdiri daripada saudara lelaki. So yang seterusnya adalah wali hakim. Wali hakim ialah orang yang diberi kuasa oleh pembesar ataupun pemerintah bagi mengahwinkan kerana ketiadaan wali.
Maknanya antaranya uh, so susunah wali nikah. So kalau kita tak ada apa, kita tak ada wali kan, so tak boleh macam kalau bapa dan datuk ni tak ada kan, so tak boleh dia macam turun ke wali hakim terus. Dia ada tingkat-tingkat dia. So kalau bapa tak ada, baru datuk. Macam tu. So saya sebutkan apa, tangga dia: bapa, datuk. Bapa datuk, saudara lelaki seibu sebapa. Lepas tu saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa ke atas, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa ke atas, bapa saudara seibu sebapa ke atas, bapa saudara sebelah bapa, sepupu seibu sebapa, sepupu sebapa, dan last sekali wali hakim. So sebab-sebab pembinaan kuasa nasab kepada wali hakim. So sebab ni antara sebab-sebab kenapa wali nasab dia turun ke wali hakim. So adalah tidak ada wali nasab mengikut susunan. Wali tidak dapat dikesan. Wali tinggal berjauhan melebihi 2 marhalah. Wali berada dalam haji dan umrah. Wali setaraf bergaduh. Maksudnya dia bergaduh, lepas tu memang tak nak bertegur siapa lah, macam tu lah. So hikmah saksi dalam perkahwinan adalah menjamin sesuatu majlis perkahwinan itu sah bila memberi keterangan sekiranya berlaku pertikaian di kemudian hari, mengelakkan daripada berlakunya fitnah selepas perkahwinan untuk memulakan majlis akad nikah. So ini sebagai bukti lah, macam pada orang kampung ke, kepada masyarakat, kepada ahli keluarga kita yang membuktikan yang kita dah ada hubungan yang sah dengan pasangan. So itu saja, sekian, terima kasih.